وحكيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وكلية الأبيض مفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد لأنبياء وإخباره. نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونقى والاتقاء والإفادة والاستفادة والدعاء والهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يسر ولا تحسن وتمد بالخير اللهم أعين من خير الإركان الفضيلة والإيمان memuliakan betul dan perempuan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana yang berlaku ini dihujani pula dihadiri hujan yang tidak merahmat dan memudahan. Jadi pertama pada selalunya sekali lagi saya mengajak korban yang perempuan muslim-muslimat sama-sama kita memanjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita bersama pada malam ini meneruskan perbincangan kita dalam kitab Petunjuk Nabawi bagi hati. Jadi ujian rahmat ni sebenarnya membawa rahmat. Patutnya saya ada kuliah tadi mungkin supaya kita selayang jam tu tuan. Jadi tak sempat nak sampai ke kuliah maghrib. Sempat nak balik rumah tidak. Lepas tu datang ke sini. Itu pun untuk jalan moni itu tak pada kami. Alhamdulillah. Mesti wajib kalau lama-lama kalau panggil maka tak datang lama. Mari kita tarik foto kat rumah. Jawapannya tidur berjemaah. Yang Alhamdulillah takdir Allah Ta'ala dapat kita malam ini sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lain tujuan melainkan berhimpun kita dalam majlis ilmu ini pertama adalah nak memberitakan Allah yang seterusnya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya adalah supaya kita dapat memahami bahawasanya kita ini adalah hamba. Ini namanya sifat hamba. Hamba ini kalau kita sandarkan sifat kehambaan kita pada makhluk, kita akan jadi hamba yang ini. Hamba kepada isteri, hamba kepada suami, hamba kepada harta benda, hina. Hamba kepada kerja, jadi hina. Tetapi bila kita sandarkan kehambaan kita kepada Allah, jadi mulia. Sebab tu dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala kata apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kata para ulama mufassir, kenapa Allah Ta'ala tak nak guna Rasul, Nabi, Allah tak gunakan Imam Muhammad pada yang menjalankan Isra' Mi'raj itu Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala guna kalimah dulu, Abdihi. Di sini para ulama mufassir mengatakan nak mengingatkan kita berkenaan sebenarnya apabila kita menyatakan sifat kehambaan kita kepada Allah, maka kita akan jadi hamba yang mulia, semua mulia. Sebab itulah dalam menyedarkan diri kita ni hamba, satu hari 17 kali kita sebut dalam solat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau wahai Allah kami mengabdi diri. Jadi maknanya sifat hamba ni dia tak payah tunggu disebut.
Maknanya tahu dia kerja apa yang patut dia buat. Itu maksud dia seorang hamba. Kan? Maka itulah kita malam ini, walaupun Allah Ta'ala uji dengan keadaan hujan lebat sejuk tuan, kalau ikutkan nafsu kita, lebih suka lah kita duduk kan, berselimut, ambil makanan yang dicari ke, kan? Supaya apa? Sesuai dengan cuaca kan. Tapi Alhamdulillah, Allah menjadikan untuk berada dalam majlis yang mulia. Kerana tidak ada majlis yang mulia, melainkan majlis itu disebut nama Allah. Dan tidak ada majlis yang paling mulia di sisi Allah, iaitu pada majlis itu disebut nama kekasih Allah Nabi SAW. Jadi malam ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mendosa kita. Kerana Allah Ta'ala punya kita dengan hujan pun masih boleh datang bersama-sama kita dalam majlis yang ini. Baik tuan-tuan, jadi kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan hadis yang pertama, ujian Allah dengan nikmat. Ujian ni nikmat, ujian nikmat. Subhanallah, hujan itu adalah nikmat. Kalau tak hujan pun susah. Tetapi dalam masa yang sama, hujan itu juga boleh jadi kepada junjung Allah, tentera Allah. Menjadi tentera Allah yang akan menghukum kita yang lalai dan leka. Maksud junjung Allah apa dia? Boleh jadi dia hujan itu melebihi sepatutnya. Patutnya sepadan dalam hujan kita perlukan, tapi lebih akhir sekali banjir bagi kita. Itu semua adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah nak beritahu kepada kita, kamu jangan main dalam dunia ini, tak ada satu pun milik kamu. Bahkan hujan pun milik aku. Anytime saja, any place, aku boleh harapkan hujan ini untuk menjadi penghukum buat kamu sekalian hamba. Sebab itulah tak kali hujan kita diajar oleh Nabi SAW dengan berdoa. Hujan saja mula hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Maksudnya pun turun secara penuh. Kalau lebih pun tak manfaat. Jadi banjir dan sebagainya. Tuan yang dimuliakan Allah, jadi kita sedang berbincang tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, ni'matani fihima maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Iaitu dua nikmat yang ramai manusia terpedaya teladanya, iaitulah nikmat kesihatan dan kelapangan masa. Hadis ini sebenarnya nak mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang patut kita syukuri, supaya kita tidak menyesal kerananya. Pengarang kita kata, hadis Nabi SAW ini nak ingatkan kita akan nikmat yang patut dan wajib kita syukur, supaya nanti kita tak menyesal kerana nikmat ini. Apa maksud dia? Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Halimah Al-Qurmuzi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ma min ahadin yamutu ila najmah." Qalu wa ma nadabatuhu ya Rasulullah? Qala in kana musinan najma alla yakuna zada wa in kana musian najma alla yakuna naza'. Yang bermaksud sabda Nabi SAW ini, dia kata tidaklah seorang itu mati melainkan dia akan menyesal. Nabi kata tak ada seseorang yang mati melainkan menyesal. Setelah dia mati dia akan menyesal. Sebab apa dia menyesal? Tanya sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sebab dia menyesal? Apa sebab dia menyesal? Maka kata baginda SAW, jika dia seorang yang baik, dia menyesal mengapa tak bertambah kebaikannya. Nanti bila dia mati kan, kita lah bila kita mati, kita semua mati, betul. Tak tahu satu dulu. Boleh jadi tuan-tuan dulu, kan? Boleh jadi saya dulu. Tetapi bila mati itu ada orang akan menyesal, kata Nabi SAW.
Bila sahabat tanya, apa yang dia menyesal? Dia menyesal apabila dia mati, dia baiklah. Sembahyang, puasa, semua buat, hak wajib semua buat, tetapi tidak bertambah kebaikan ini. Mandi menyesal. Kenapa dulu waktu masa Allah beri nikmat sehat, masa lapang aku tak nak peruntukkan dua nikmat ini untuk fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba buat kebaikan supaya bertambah kebaikan aku. Ini tidak aku guna cukup tak wajib sudah. Sunat, contoh kalau sunat rawatib tak buat, zikir-zikir tak buat, contoh. Nanti misal dia. Atau kata lain, dia meremehkan amalan-amalan yang kecil. Amalan simpel saja. Contoh yang apa? Ada kali merintah berjalan, dia pun buat berhenti je contoh. Hasilnya memanglah orang tu remeh. Kalau dia alihkan ada manfaatnya kecil je. Jadi Nabi kata ada orang dia baik, tetapi bila dia mati dia menyesal mengapa tak bertambah kebaikannya. Kita semua tuan yang dimuliakan dalam Allah SWT, pokok yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bila kita mati ketika kita sedang menazak sakaratul maut, Allah Ta'ala akan memberi. Dia akan tunjuk kepada kita. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika dia sedang sakaratul maut, sedang agak rasa kita, maka sahabat ini daripada mulut dia keluar apa kata, ambillah semua. Maka sahabat-sahabat lain pun jadi pelik, apa dia ni? Kalau nama kita barangkali boleh lah kata dia suruh nombor ekor, ambillah semua kan. Ada orang kan, ada orang kaki nombor dia nak mati sebab ada bisik kepada keluarga dia, bagi wasiat dia lupa tikam nombor dia, kaki nombor. Tapi dalam sahabat Nabi tak ada, Nabi tak main nombor lah. Tapi kata itu yang keluar daripada mulut sahabat, tambah saja wafat. Sama betul kemanangan tadi tak sedih. Foto detik, atau nampak wajah lepas tadi dua-dua ni. Okey. Balik ke cerita tadi. Maka bila sahabat ni wafat, selesai apa semua, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diucap oleh sahabat tadi, ya Rasulullah? Ambillah semua. Ada baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni ketika mana dia sedang dia sedang maut tadi, dia suruh ambil semua. Tanya sahabat ni tuan-tuan, satu hari ketika mana dia sedang nak berpuasa, dia nak berpuasa ni, dia hanya ada sebiji tamar, kemudian dia hanya ada segelas air masak. Dia tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Dia hanya segelas air masak dan sebiji tamar. Kemudian sedang mana dia nak buka puasa tu, datang pula seorang minat du'afa wal masakin. Datang seorang yang daripada golongan yang lemah dan miskin. Dia pun datang, dia kata, aku ni dah berapa lagi nak makan. Sedangkan sahabat Nabi tadi tu, dia pun nak berpuasanya sedikit tamar je. Ini sahabat Nabi kata, tak apalah, aku belah tamar ni, kamu ambil separuh, aku ambil separuh. Kita makan sama kongsi lagu yang ini. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika tadi dia sedang sakaratul maut, Allah Ta'ala berijak bahawasanya Allah redha dengan sedekah separuh tamar. Maka ketika itu baca Nabi SAW, dia menjadi menyesal. Kalau dah tahu itulah sedekah yang Allah Ta'ala terima, ambillah semua. Aku tak makan juga. Betul yang mulia Allah. Jadi kita tak tahu
hari apa, waktu bila, ketika bila amal kita yang Allah Ta'ala redha. Tak tahu gitu. Walimah saya sendiri pun tak tahu waktu kuliah mana yang betul-betul angkat kelas hati kita, berkongsi dengan tuan, berkongsi dengan mahasiswa, tak tahu tu bila. Tetapi dalam masa yang sama, itulah kita berusaha tidak mahu meninggalkan walau sekecil-kecil kerja amal, kerana kita bimbang amal yang kita tinggal yang kecil itulah yang sebenarnya menyebabkan kita memperoleh redha Allah. Akhirnya Allah Ta'ala ganjari kita dengan rahmat syurga. Maka sebab itulah Nabi kata ada orang yang baik dia meninggal dan dia menyesal kerana tak bertambah kebaikannya. Kenapa? Kerana dia tak tambah fikir untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan. Itu jauh beza dengan generasi para sahabat. Para sahabat ketika mana dia bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak ada lain melainkan para sahabat akan kata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Bahkan para sahabat mereka bertemu di antara mereka di kalangan para sahabat ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, mereka juga akan kata ausini. Bukan wasini itu tidak, ausini ini nasihatkan, wasiat dia, apa amal aku punya soalan ini, apa amal aku buat. Tuan, kalau kita jumpa sahabat kita begitulah, sama-sama kita mengerti kedai kopi, akhir penghujung kita kata, apa nasihat kau pada aku? Kenapa kita kata dua orang jauh sekali kan? Pasal apa kadang-kadang kita beranggapan jadi pun bercadu atau berlima hapurak, tak boleh makan dan minta wasiat kan? Itulah kesilapan kita. Pasal kita selalu memandang orang dengan pandangan insya-Allah sangka yang buruk. Dengan sahabat sendiri pun kita buruk sangka. Jauh kita daripada Rasulullah SAW. Patut sahabat yang kita boleh jumpa, sahabat yang kalau kita mengopi dengan dia, itulah sahabat yang baik. Mintalah nasihat dia. Kita dengar nasihat dia. Sebab tu kata Hujjatul Islam dalam mendengar nasihat, la tanzuru qila la tanzuru man khatif. Tengok kata-kata, jangan tengok siapa yang berkata. Betul. Sebab itu kalau kita tengok kata-kata, kalau kita tengok siapa yang berkata, susah. Kadang-kadang yang berkata itu musuh kita. Kadang-kadang yang berkata itu budak kecil. Anak kita, aku lebih makan garam daripada kau. Patut tak pakcik kena darah tinggi, patut kita makan garam. Kita boleh tengok orang yang berkata, tapi tengok kata-kata tu. Wah, ini orang yang berislam pun. Orang Islam kalau dia kata mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka kita boleh terima kasih. Begitulah sahabat Nabi SAW kan tak nak pergi minta nasihat, minta wasiat. Rasulullah akui apa? Wasiat kepada Rasulullah kata Rasul salam, tuta'in ta'am. Kan? Ada sahabat Nabi dia tengok sahabat dia dipilih. Sahabat Nabi pilih yang mana patut diberi. Contoh Abu Bakar, Nabi tak ada cerita lah tentang sedekah pun pasal Abu Bakar subhanallah, seluruh hartanya dinafkahkan pada jalan agama. Jadi tak ada cerita pasal sedekah. Tetapi ada jenis sahabat yang lihat, maka Nabi cerita ayu amal afdal ya Rasulullah. Bila sahabat tanya apakah amal yang paling afdal ya Rasulullah, Nabi pun kata absus salam, iaitu sebarkan salam. Ini sunnah Nabi. Kita bersama tuan dan tuan banyak boleh kita salam. Jumpa tetangga dekat nak masuk pintu ni kan, Assalamualaikum. Kena lawan kita kena tanam sebab dalam hati kita, aku mesti nak orang pertama misalnya. Aku mesti orang pertama misalnya. Sebab apa? Kata Sayyidah Fatimah, tidak ada orang boleh mendahului Nabi dalam memberi salam. Kerana Nabi lah tentu yang akan memberi salam. Kalau kita aktif tombol kita lihat ustaz tu dia bisa kata tu kan, aku ni bapa ni dia anak Islam itu pun tak betul. Patut dia balik kerja masuk rumah nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tak boleh salam tu. Kerana mandala ala khairin kebahan ini kita menunjukkan contoh yang baik, kita akan dapat pahala terbaik kebaikan itu. Begitulah kita nampak orang dia Assalamualaikum bagi salam kerana Nabi tak salam. Kemudian Nabi kata
Apa dia al ta'amal afdal? Tu'im ta'am. Beri makan. Beri makan. Beri makan tak semesti pada orang miskin. Orang kaya pun boleh kan. Duduk mentek. Makan, tengok kawan-kawan mentek. Tengok dulu kita aja. Aku main dia ni. Kalau di pantai yang makan dori, makan 4 ekor, teruk juga kita. Tuan kan? Pakat dan kerap juga. Tengok ni boleh ni. Kita pun pergi kat cashier. Semua media banyak. Saya bayar. Saya beritahu. Tak payah masuk ke situ, ambil gambar. Masuk ke situ. Cek pula, orang punya sarapan, aku dah tanggung, beres. Bayar apa kan? Itu kerja gila. Kau baik tak? Mereka ada orang memang begitu, kerja gila. Gila nak klaim, orang-orang tu masih puji dan Facebook. Dah tinggal keluar. Sum'ah tuan-tuan, sum'ah. Kalau sum'ah ni dia akan menghapuskan proses aman. Ketika dia bersalah. Kecuali dia orang mesej telefon dia masih lah radio dengan kita mengatakan hadza rahmatun rabbi, inilah rahmat daripada Tuhan Tuhanku. Kalau anda kita syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan makan. Hari ni makan. Ada kemudian ada. Nah. Fatih insya-Allah taala. Saya memang berdoa akan waktu makan ya Allah mudah-mudahan sampai malam dia wajib. Alhamdulillah ya. Baik. Kemudian Nabi kata, saya balik kepada hadis tadi, menyesal. Mereka yang menyesal kata Nabi setelah kematiannya ialah jika dia orang jahat, dia menyesal. Mengapa dia tidak meninggalkan kejahatannya masa sebelum dia mati? Dia akan dibuka hijab oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang telah lewat. Maka setelah itu doa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah kurniakan kita nikmat sihat, nikmat masa lapang, kita ni sentiasa tak lekang daripada melakukan dosa. Tak tahu lah tuan-tuan, orang yang maksum. Maksum tu lah, tak tahu dia kita. Menganggap diri kita maksum, nanti masuk adalah keadaannya macam-macam. Allah pun dia kata makhluk Allah juga. Malah nanti betul. Itulah kita ni masa susah dan nak mengaji, bila dah senang nak mengajar pula. Itu yang jadi Allah makhluk Allah tu punya berat. Tuan-tuan juga rajin makan kek kan? Ada kek dia tuan. Kambing memasak ada. Ada kan? Alhamdulillah kalau ada pun kita pedas juga tak salah pun. Cuma kita kalau Allah Ta'ala beri nikmat, sihat mengaji kita. Mengaji ni sebab tu kata Nabi Utranul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu daripada buayan menuntut yang jahat. Kalau kita perasan masa kita kecil-kecil dulu, kita tak ingat tak? Kita baby dulu, mak kita tunjuk kita pakai kain batik dia, lekat dengan buayan dengan tu, apa benda diam kan? Apa mak kita alun? Subhanallah, alhamdulillah kan? Sebenarnya kita jauh. Dia kita membesarkan Allah. Memang bapak kita jauh. Kita lahir ke dunia, kita disambut dengan penuh syukur. Kemudian diajarkan kita tadi kalimat tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak kita ada cara doa, takkan kalau bila masjid doa kan, tamat lah kita. Nanti muka apa tu? Allah. Anak muadzin di Mekah sendiri bocil pula aku tak ada dia tu ada anak dia. Kan? Masa dia ada kita jangan pakai betul dia bukan. Lagi nampak kan bosak dengan anak dia nak asal. Itu kalimat tauhid. Pada mereka pun tujuh ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu tu daripada wayang sampai yang dia ada tu dia ajar juga apa dia talqin. Orang yang kata lakilu mautakum. Lakilu mautakum, talqinlah. Berilah peringatan kepada semati kamu. Walaupun ada tidak ada kata orang mati ada mau apa semua dia. Belum kalau dia boleh bagi tahu dia WhatsApp kita, dahsyat. Aku dengar apa yang WhatsApp kita semua kan. Nombor 1 dah Pak Imam. Nombor 1 Pak Imam. Maka yang ada sikit terapi tu. Sebab itu Pak Imam dia boleh berani kata jawablah dengan lidah yang tenang. Hati yang kuat. Pasal dia tak dengar orang tu minta doa. Cuma dia dengar. Berani kita cakap betul. Ada tuan yang boleh bawa tangan. Jadi maknanya Allah beri nikmat kepada kita. Jadi di antara anak kalau kita menyesal adalah kalau kita orang yang berdosa, maka mesti faham. Allah Subhanahu Wa Taala
Dia tak tengok, dia tak tahu tengok kita banyak dosa kita buat, tetapi dia nak lihat sejauh mana kita memperhati diri dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita teringat kata para ulama, orang yang jahat tak semesti masuk neraka kerana adanya taubat. Ada pula orang yang baik tak semestinya masuk syurga kerana adanya hujung dan riya. Kadang-kadang kita perasan kita baik kan, kita bagi geng surau sambil kuliah Aisyah ada baik kadang terhenti dalam hati kita kita cuba orang kan waktu datang kuliah dapat makan satu beri tak datang saat itu kan waktu kita hati kalau itu kita kena istighfar. Astagfirullahaladzim. Baca doa, Allahumma aslih li niyyati qalbi, Allahumma aslih li niyyati qalbi. Allah elokkanlah niat hatiku. Apa itu bukan? Sama juga kita sedang kita sembahyang dalam kita puasa macam orang tengok kita. Walhasil tak ada orang tengok kita. Macam mana dia tahu orang tengok kita kalau kita tak tengok orang? Maknanya kita yang tengok orang. Faham tak? Perasan tak? Kasih cakap dia tengok aku lah. Macam mana kau tahu dia tengok kau? Kalau kau tak tengok dia asal itu tak kita solat. Mana kita tengok solat kita cepat-cepat Allahumma aslih li niyyati qalbi, Allahumma aslih li niyyati qalbi. Kita dah ajar para ulama ajar dia cicit kepada jalan cicitlah cicit nazar. Dia tak doa diajarkan kepada saya almarhum meninggal guru saya, dia kata amal doa tetap solat tetap belajar. Allahumma a'ti qalbi min qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ti min qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepadaku hati daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma aslih li niyyati qalbi. Ya Allah, elokkanlah niat-niat di hati. Kalau kadang-kadang mereka hati kita ni buat tengok Manchester United kalah kan dah macam betul lah. Padahal dulu dia memang Manchester United ubah hati kan, jadi ladang pula dia kan. Betul lah, dia pasal dia orang JDT tengok tiba-tiba pula KL menang aku orang KL itu dia kata itu pasal hati tu ubah ni contoh betul tak KL menang musik tu macam mana gitu. Apa masalah tu? Masalah memang kita hati ni tak tetap. Sebab tu Nabi kata Allahumma ya muqallibal qulubi qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dia hati kita. Mana yang kita lupa, jangan kita perasan kalau kita ni baik, kita tentu syukur dong. Pasal kita juga kita paling nak wujud dan dia. Jangan kita lihat orang yang jahat itu jahat je. Jangan lupa Allah Ta'ala menyediakan dia dengan taubat. Lepas tu kita hari-hari kita istighfar amal tuan-tuan. Kalau boleh setiap kali selepas solat 10 kita istighfar. Saya kita istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini saya istighfar. Pengurus dari istighfar kita maafkan. Kalau kita boleh baca kita sujud akhir lagi baik. Sejauh akhir itu kita baca lagi baik saya beristighfar. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita baca lah 10 kali lebih baik. Jadi Nabi SAW ingatkan kita, jangan sebab ini nanti kita akan menyesal. Sekarang ni memang kita tak nampak menyesal pasal kita hidup ini. Esok mati menyesal kita. Oh betul lah Ustaz cakap menyesal lagi. Kenapa lah kalau tak pernah boleh buat nasihat di masa lapang, aku tidak mahu menuntut lagi. Tak nak memahami mendalami. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Ta'ala, apa dia akan perkara sihat kita buat? Ialah kita berlaku memastikan diri kita telah mempelajari ilmu solat ketika sakit. Ilmu berkaitan solat ketika sakit. Kenapa? Ustaz tuan-tuan, kalau dah sakit kau nak belajar tanda-tanda kaifiat solat orang sakit memang payah. Saya alhamdulillah dia tak ada Allah Ta'ala 3 tahun jaga kidney foundation. Saya jaga 3 center. Orang sakit kau pinggang. Nak kita ajar dia macam mana kata orang sakit kau pinggang boleh buat dialisis tuan-tuan. Bukannya sebenarnya dia
Kita boleh seminggu 3 kali. Jadi 2 sesi. Kalau sesi A akan masuk Isnin, Rabu, Jumaat. Sesi B Selasa, Khamis, Sabtu. Kalau dia masuk mula pukul 12, dia akan ambil nombor waktu berpuasa. Contoh. Macam mana dia nak ajar? Kita nak kena ajar kita, dia start kali buat dari sini, dia tinggalkan solat. Apakah cara dia nak ambil wuduk bagaimana? Akan cerita susah. Ketika dia dah sakit, kalau kita nak imam dia susah kan? Sebab itu kita belajar ilmu solat ini, kaitan solat ketika kita sehat untuk siapa sakit. Sebab kesudahan sehat adalah sakit. Berapa ramai orang sakit tak nak solat? Sebenarnya makin kita sakit, makin kita kena solat. Pasal sakit mengampangkan kita nak mati. Jangan biarkan diri kita terputus connection, hubungan dengan Allah Ta'ala ketika sedang sakit. Kalau tu kita pergi hospital tuan-tuan. Kita pergi hospital, orang yang sihat tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak ada mak. Yang sakit mak, yang sihat tak semayang. Betul. Tapi kalau dia anak yang solat, anak yang soleha, dia memastikan mak ayah dia yang dia jaga itu mesti solat sama dia. Mak solat mak. Mak kami tak boleh minum tak pun, atau mak saya spray. Itulah tanggungjawab kita. Beri minum mak dia sah minum dunia. Sah kat kanan ni. Mak itu mak saya alih sikit kata mak tu. Betul. Dia hospital seminggu tu lagi saja. Memang kita dah praktik pun, kita dah belajar, kita dah mengajar. Betul ada pegawai S41 Jakim Ayah Islam. Tujuannya pun nak bagi passion supaya jangan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kata jangan kita menyesal esok kerana kita sihat dulu pada belajar waktu sakit kalau solat. Kenapa kita solat? Kita solat ini yang tidak ada usul baginya kecuali gila. Kecuali gila. Kecuali gila dan tak balik. Lepas tu orang tengok ada orang tak solat, tengok dia gila. Kalau tengok tak balik, guru tarkis subhanallah. Lepas betul tak masalah dia pakai sahabat pendek kan. Contoh, besar dah tengok ni mungkin gila. Mungkin gila. Ada dua dia. Lain sakit kena sembahyang. Sakit kena sembahyang. Tak boleh baring, tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring, nyata tak boleh guna isyarat mata. Tak boleh isyarat mata dengan hati. Mana tak boleh tinggal. Selagi kau berakal tak boleh dengan solat. Nak cerita dengan solat penting. Lepas tu kita kena menguasai ilmu itu masih tersehat. Sama apa? Kerana bila kita jaga orang sakit, orang kalimah. Contoh saya bagi contoh yang boleh bawa solat. Contoh mak kita sakit, mak kita pakai pampers. Setiap kali masuk solat, kalau kita nak tukar pampers dia leceh lah kita. Betul tak? Kita pun bukan baik sangat. Kenapa mak kita nak tukar pampers, memang nak basuh, nak pastikan tak ada najis pada mak kita. Orang solat senang mak kita macam mana? Waktu dia lagi kita buat mak kita solat dengan cara jamak suri nanti. Jamak suri, mana jamak suri? Jamak suri ni kita mengukur waktu solat zuhur contoh berakhir pada sekarang ni contoh lah 4.34 contoh. Kita buat cantik 4.20 kita boleh ambil mak kita wuduk. Ambil wuduk mak kita semua. Kemudian kita berkata mak solat zuhur. Mak kita solat zuhur, elok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu asar. Masuk puasa, mak kita semayang asar, mak sama asar yang masuk. Itu dia panggil jamak suri. Yang ini jamak yang dibuat pada waktu sendiri-sendiri. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, tetapi waktu awal asar, ujung zuhur. Bayangkan kalau kita tak ada ilmu itu begini. Maka mak kita tak semayang pasal kita malas. Sedangkan dalam kereta, kalau kita baca kitab Munyatul Mustalih dalam bab solat. Dalam bab solat, kalau mak uzur, tak ada anak yang boleh bantu ambil wuduk. Contoh, dia kena belanjakan wang sakunya, wang simpanannya, upah-upah wuduk dia. Kena upah wang wuduk. Mana yang boleh buat package, masuk Facebook, siapa memerlukan tukang ambil wuduk, sila hubungi saya. Sekali waktu RM50. Contoh. Kalau dia tak ada wang sakunya, maka dia berhak mendapat bantuan daripada Baitul Mal. Beban.
Bayangkan kalau kita tak ada ilmu itu, tuan, ada cerita ni kaitan dengan menyesal. Menyesalnya kita bila kita kata, ya Allah, aku tak semayang, ya Allah, aku tak sihat. Allah tak dengar negeri kita. Alasan-alasan kita tak beruk, tak guna lagi. Kenapa tak semayang ni? Ya Allah, aku tak semayang, aku ini penat. Harap Allah tak faham aku ini penat. Dia minta Allah meminta pula. Ada question itu. Kenapa tak semayang? Penat tak? Penat dia tanya kan. Harap Allah tak faham aku ini penat. Masyarakat kita boleh cakap lagi. Tapi bila mati tak menyesal. Kita akan menyesal. Sebab itu dua nikmat ini jangan kita tinggalkan. Dua nikmat ini kata Nabi SAW, kata pengarang kita, kalau kita tidak mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah ini yang patut kita syukuri ini, tidak akan menyesal kerana ini. Boleh ke sikit ini? Boleh? Boleh. Hujan betul ada nyamuk kan? Boleh. Saya tak tahu saya hujan lagi. Rumah boleh kampung. Kalau ada pun bantal je rumah. Saya boleh lama ni, bukan boleh? Boleh kan? Kesian dia. Kalau tengok katil pun sampai lagi kan? Maka katanya, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah kepada manusia itu amat banyak. Tidak mampu kita menghitungnya. Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam surah An-Nahl pada ayat 18, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul 'azim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat ni tak mesti ada benda material politik tu lah. Ada orang dia tak kaya tapi sihat walafiat tak boleh tak. Dia pergi ke mana pun makanan dia boleh tak. Ada orang dia banyak betul. Kaya dia subhanallah, pangkat dia datuk country tapi pergi ke negeri ambil nasi jemput dia. Lepas tu sayur sikit. Pasal apa daun pada makan. Mesti manis kan. Kita tak ada nikmat di situ. Kita alhamdulillah tak apa kaya pula tapi pandang nampak aja semudah. Contoh ada orang subhanallah dia tak kaya mana tetapi anak-anak dia berjaya semua. Kerana dalam bab nikmat ini apabila kita memohon kepada Allah Ta'ala kita tak ada tangan minta kan. Allah beri kepada kita nikmat yang patut kita dapat. Kerana Allah lah yang tahu apa yang patut kau dapat. Memang kita minta. Mana kita minta Allah. Al-Jumat dulu antara doa yang tidak doa yang paling sahaja di antara Al-Jumat tu lah. Ya Allah, kalau kita minta tu, ya Allah, minta kepada Ya Allah. Kita minta. Mungkin apa? Minta. Doa apa? Tapi tak apa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu. Kalau tak boleh, orang pun cukup lah. Orang masa tak ada nak dulu. Contoh, jadi biar Allah tak boleh, memang cukup untuk kita. Enam. Sebab itu kita kena yakin dan kena syukur. Ya Allah, apa yang kau beri aku yakin. Itulah yang sepatut untuk aku. Orang aku minta lebih, tapi itulah yang sepatut untuk aku. Itu yang kena berkala. Itu yang pertama lah. Yang kedua, mana kaki musi dah datang ke tapi apa yang malam-malam. Kata guru dia kata kalau dah sejuk kan sedap beda kan. Makan sate di malam-malam. Sedap. Dah sejuk tak sedap. Baik yang kedua. Bahawa segala nikmat itu semuanya ujian dan cobaan. Walaupun pada lahirnya dilihat satu kemuliaan. Kalau rumah kita ada tilam yang paling empuk kali. Berkala dia pun RM2,000 tu ujian tu. Ketika mana Allah turunkan hujan. Nak tengok kau pilih tilam ke, kamu nak duduk membesarkan Allah Ta'ala. Contoh, waktu pagi lah kita dengar azan subuh. Kamu nak bangkit subuh ke, kamu nak terus dengan komputer kamu yang selesa. Kalau kita tak boleh angkat komputer kita yang ringan ni tak seberapa tu, yang berat tak seberapa tu, maka kita telah gagal dengan ujian nikmat Allah Ta'ala. Mana kita hanyut dengan ujian nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak bukan kemuliaan kan, memang nampak mulia, tapi sebenarnya ujian. Begitu juga dengan pangkat. Bila seseorang dinaikkan pangkat tinggi, pangkat jawatan. Kalau dari jabatan dia nombor 1 kan tuan. KPP dia pun nombor 1 kan dalam unit dia.
ketua penolong pengarah ketua pasal deklarasi aktiviti. Dari situ kita memandang manusia memandang ini kemuliaan, tetapi di sisi Tuhan adalah ujian. Kamu akan dipertanggungjawabkan dengan orang yang kamu berlawan kamu. Tengok bagaimana apakah mereka di sekolah pergi yang bernama kerja untuk awrat tak, jaga awrat tak. Saya pernah ketua Maui Majlis Islam Wilayah. Jemput bulan doa, bila kemudian lancarkan program. Hari itu kawan bos Maui hadiahkan semua staf perempuan stokin. Rupa-rupa ramai staf tak pakai, tak ada stokin. Bagulah pasal kesedaran pengarah dia, bos dia bertanggungjawab tentang akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang itu. Kalau dia suka tak tutup amat, aku berani kau. Contoh, hari ini dia buat program bagi stokin bertemu kepada staf perempuan. Tak apa tak? Kita begitu juga. Jadi kan berkata sesuatu isteri aku kata Allah tak belum, tapi tak tahu kan. Kalau perempuan muka dan tapak tangan dia boleh duduk. So kita tidur kok. Masa Allah tak tanya kita gimana? Kan? Dia kata dia awak nak pakai kasut ni 80 inci pakai tak? Tapi okey ni kan? Dia pakai. Untuk orang seorang tanya saya. Kita ada ujian. Anak, isteri, harta, pangkat, jawatan adalah ujian yang akan kita dipertanggungjawabkan untuk menjawab jawatan. Lepas tu jangan sebenarnya kita yang orang berebut dan jawatan supaya dapat pangkat, dapat berebut jadi Perdana Menteri. Senang. Esok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab tu saya tahu apa ni dalam kitab Muyatul Musalli, sebelah Muyatul Musalli itu kita ujung minta satu koreksi marjiah. Kenapa? Orang letak soal kepimpinan. Kerana kepimpinan itu susah. Dia kena soal. Aku peranan kamu sebagai Perdana Menteri, rakyat kamu 80% tak mendirikan solat. Dalam kajian betul, budak-budak yang buat PhD, budak-budak orang kajian PhD UKM 80% tak sebahagian orang itu di Malaysia. Ramai ya. 80% itu antaranya adalah boleh jadi saudara-saudara kita, ibu kita. Aku peranan kita, ketua kita. Maka kita kena sampaikan salah dakwah Islami. Ada ajak pada saudara kita, tengok saudara kita. Sebab tu kita kena pandai sebab bila kita balik kampung kan, kita buat macam makan. Jadi makan sebelum makan, insya-Allah kita bawa lepas tu, kita sama-sama makan solat berjemaah. Lepas tu kita katakan solat hajat. Kalau tak ada solat hajat ni supaya Allah Taala gunakan rahmat pada orang kita ni. Itu kita kata mula-mula ada sekarang ada yang semangat mati. Tapi bila kita gerak kuat, dia hari sebulan sekali dia jadi macam majlis sebulanan, maka kita terbiasa. Memang tak banyak pun betul kata minggu kan. Lama-lama dia pun tertarik. Jadi ni kan kita nak makan dia secara pula. Itu jadi mewah makan subhanallah. Untuk Allah itulah tanggungjawab kita dapat tanda kita syukur kepada Allah nikmat Allah Taala dan kita beranggapan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu buat contoh juga jadi contohnya alhamdulillah adalah bercetus. Mula-mula memanglah banyak ni, tapi juga kalau kita ikhlas, kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah Taala, kita masing-masing memainkan peranan masing-masing. Tuan-tuan tak pelik kerana dia akan penuh melempar betul. Kena pakai pula penalti penyudah ni subhanallah. Saya contoh kepada lagu biru. Lagu biru kan dulu sesuai yang betul. Sekarang terpaksa menunggu tambah ke dalam Ramadan kita buat kemah di luar subhanallah. Siapa? Pasal makmur ni. Ini sama juga tempat tak pernah biru tu semua orang muda betul-betul semua. Macam itulah orang muda kecuali pengurusi tadi kata dia tak muda lagi. Sebab kalau dia bersandar pun tak mampu. Kita memang kalau nak bersandar pada makan, sandar pada terangan tak apa, bersandar ke diri rasa mampu. Betul kita tengok orang betul sini sedikit, atau tempat betul kan kita harus sedikit tu memang kuliah. Tapi kita pula sandar sebenarnya sandar pun saya akan ucap kalau bersandar tu bagus, kerana dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, inilah yang selalu bersandar waktu kuliah ya Allah, sambil terlelap matanya ya Allah. Kau ampunlah dosa saya. InsyaAllah ada kelebihan yang memang betul. Kita tahu dulu InsyaAllah tahun depan kita akan berhenti kalau ada tahun depan. Boleh tahun depan ya? Kurang tahun tahun depan InsyaAllah
Jadi kita tuan dalam diri kita, ingat dalam kehidupan kita ini umpama air. Kita tak akan dapat menyentuh air yang sama. Maksudnya apa? Umur kita ini adalah umur yang sentiasa mengalir. Tidak boleh bertarik. Takkan boleh bertarik. Kalau umur hari 17 Disember dah tepat akan masuk pula 18 Disember. Takkan boleh bertarik. Sebab tu hargailah setiap umur yang Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan, benar tak kita doa betul-betul sungguh. Ya Allah, kalau tuan nak habiskan umur ya Allah, habiskan pada hari Jumaat ya Allah. Mulakan aku hadiran itu. Minta apa? Mana dia? Kita nak doa dia pasal takut. Jawab buat imam depannya macam budak. Saya citra pernah pakai lagi. Takut lagi dia datang. Tapi tak apa lah. Ini kalau nak minta sesuatu yang berharga, yang berminat, kekalkan kita istiqamah dan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.